مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبلة عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أوروبا العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والنظرية Ketua keluarga yang bermaruah settle 5 nafkah zahir seorang suami terhadap istrinya. Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair, apa khabar semua tuan-tuan dan puan, muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 26 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-30 musim yang keempat bersama-sama dengan saya Jurulatih Quran anda Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra dari bunga ke bunga. Untuk kita raih keberkatan pagi, elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, experience the dawn blessings. Panjang tagline-nya. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan muslimat rahimakumullah, untuk kita nak raih keberkatan pagi ni, kita nak baca satu hari satu makra. Untuk hari ini kita akan mulakan bacaan kita daripada ayat yang ke-186. Ayat berapa guys? Ayat 186 dari surah Ali Imran, muka surat 74. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan. Okey, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, hari Isnin, Masya Allah, tabarakallah, kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-30 musim yang keempat secara live dari dari Pre-Studio B Seri Kembangan, Selangor. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, insya-Allah hari ini topik perbincangan kita berkisar tentang level 3 punya penerangan, iaitu tajuk kita tentang nafkah zahir seorang suami untuk menjadi seorang pemimpin keluarga yang sejati. Masya-Allah, tabarakallah. Saya tahu bab ini ada kena-mengena dengan fiqh sedikit sebanyak. Mungkin sebagai ulangan, mungkin ramai yang dah tahu. Saya harap hari ini perkongsian akan lebih membantu memberi pencerahan kepada anda berdasarkan ayat Al-Quran yang kita baca tempoh hari, 2 hari lepas. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita akan huraikan tajuk itu selepas daripada kita baca Quran satu makra'. Kita akan baca sekarang tuan-tuan dan puan, seperti biasa duta-duta Daily Quran tolong bantu saya, bantu kawan-kawan kita yang first timer, yang mungkin tak tahu nak buat apa ketika kita baca Quran. Apa yang anda kena buat? Anda kena tiru saya 6 rukun Daily Quran. Berapa? 6 rukun Daily Quran. Tolong tuliskan di ruangan komen MSTLDS. Sekali lagi saya ulang. MSTLDS. Apa dia tu? Mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. So, bila kita baca Quran, tiru mulut saya, tiru suara saya, tiru tempo saya, tiru lagu saya, tiru dialek saya, tiru style saya. InsyaAllah, baru bacaan Quran kita boleh diimprovekan kualitinya. Baik tuan-tuan dan puan, boleh kita mulakan sekarang? Tapi sebelum tu, boleh tak bantu saya share video ini tuan-tuan dan puan? Kita nak buat benda yang bermanfaat ni, nak raih keberkatan pagi ni tuan-tuan dan puan, jangan penting diri sendiri. Share video ini, sebarkan Al-Quran ke seluruh alam. Boleh tag nama sahabat anda di ruangan komen, banyak-banyak, ramai-ramai di ruangan komen, supaya mereka tahu, oh, kita sedang live sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Tak kisahlah sama ada tonton live ke ataupun tonton rakaman. Saya selalu kata, kalau tak mampu tonton rakaman, tontonlah live. Itu je pilihan yang ada. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Belanjalah banyak-banyak hari ni, hari Isnin. Belanja Black Love banyak-banyak di ruangan komen supaya kita rasa lebih ceria, seronok, semangat dan teruja-ruja. Cerongat je. Lama tak keluar cerongat je kan. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Dah tekan button share? Okey. Anda dengar suara saya dengan jelas? Please let me know di ruangan komen dari mana anda sedang tonton saya, supaya saya tahu saya tak cakap seorang-seorang kat sini. Walhal memang kita ada Ustaz Azam yang bantu kita untuk stream live kita pada pagi ini, dan juga Ustaz Hafizu pun ada juga, masya-Allah tabarakallah, untuk melicinkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Belanjalah banyak-banyak untuk tim saya tuan-tuan dan puan. Ustaz Hafizu ni dia merupakan part timer dengan kita, masya-Allah tabarakallah. Okey, walaupun dia sibuk dengan urusan engineering dia, masya-Allah tabarakallah, tetapi dia masih lagi mampu meluangkan masa. Tuan-tuan dan puan, sibuk macam mana pun kalau tak luangkan masa, memang tak dapat. Okey, jangan tunggu masa lapang baru boleh tonton live, tapi lapangkan masa anda untuk tonton live Daily Quran. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Without further ado, let's begin our mission. One day, one makra. Beginning from verse 186. Surah Ali Imran. Page number 74. This is hashtag Daily Quran episode 30. Season 4. Together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nak lagu ke apa? Ustaz aja. Lagu macam mari. Lagu Sabah. Okey, lagu Sabah ya. Ustaz Azam dia request lagu Sabah. So lagu Sabah ni dia berunsur sedih tetapi tegas. Dia ada campur sedih campur tegas. Okey, jom kita alunkan sama-sama. Just tiru saya. Ready? 1, 2, 3. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Teruskan.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Ambil balik. فَنَبَذُوا. 1, 2, 3. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Teruskan. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ke surat sebelah. Baik, tuan-tuan dan puan, siapa perasan ayat ni? Ayat 190 ni. Masya Allah, tabarakallah, ayat 190 sampai ayat 200 akhir surah Ali Imran ini. Tuan-tuan dan puan, saya cadangkan bagi anda yang dah lancar baca Quran, cuba try hafal ayat ni. Tuan-tuan dan puan, okey? Dah hafal surah Yasin dah? Surah Fatihah dah hafal belum? Surah Fatihah dah hafal lah kan? Okey. Ayat-ayat lazim, surah-surah lazim dah hafal belum? Dah hafal dah. Okey, macam 3 Qul, Alam Tarokai, Inna A'tayna, Qul Ya. Tu semua tu surah-surah lazim. Dah hafal dah? Okey, surah apa lagi yang kena hafal? Surah Al-Mulk. Dah hafal ke belum tuan-tuan dan puan? Okey, lepas tu surah apa? Surah Yasin. Hafal. Surah Waqi'ah. Hafal. Okey, dah hafal dah semua tu. Cuba try hafal yang ni pula. Ayat 190 hingga akhir ayat 200 surah Ali Imran. Buat apa? Untuk kita baca dalam tahajud. Kan? Biasanya solat tahajud baca surah Fatihah, lepas tu rokok terus. Macam pernah dengar je. Okey, lepas surah Fatihah baca apa? Rajin sikit baca Qul Allah. Okey, tambah sikit baca Qul Ya dengan Qul Allah. Kan? Okey, paling bagus tuan-tuan dan puan, bacalah 30 juzuk Quran. Banyak sangat kan? Okey, banyak. Kalau tak boleh baca 30 juzuk Quran, baca 1/3 Quran. 10 juzuk. Boleh ke? Sangat boleh. Okey, kalau tak boleh baca 10 juzuk, baca 1 juzuk. Kalau tak boleh baca 1 juzuk, ni, baca yang ni guys. Ni, baca yang ni.
ayat 190 hingga ayat 200 ni, rakaat pertama selepas surah Fatihah. Jangan tak baca surah Fatihah pula. Allahu Akbar. Terus baca inna fi khalqis sama. Tarik bukan main tuan-tuan dan puan. Maklumlah belajar kelas tawah. Lupa baca surah Fatihah tuan-tuan dan puan. Okey. Dah attend dah klinik Fatihah, dah attend dah FOC, Fatihah online klinik. Masya-Allah tabarakallah. Tapi semayang tahajud, dia sibuk dengan hafal ayat ni, dia tak baca surah Fatihah. Dia baca ayat ni je. Tak sah lah semayang dia, guys. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimahullah. Ni ada fadilat ni tuan-tuan dan puan Okey, apa ni, cuba tulis di ruang komen. Baca ayat 190 hingga 200 dari surah Ali Imran untuk upgrade next level tahajud. Okey? Jangan sibuk nak tambah rakaat lagi. Biasa buat tahajud 2 rakaat. Okey, baca qul Allah. Dan lepas tu dia pergi tambah 4 rakaat. Okey, baca qul Allah juga. Okey, sebelum nak tambah 2 rakaat lagi tu, okey, jadi 4 rakaat tu, stay 2 rakaat tapi panjangkan rakaatnya. Nak buat apa panjang? Ni baca ni. Faham ke faham? Okey, itu next level kita punya tahajud. Kalau tak boleh baca yang ni, baca 30 juzuk. Why not? Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin, bukan juzuk 30 juzuk. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, kita teruskan misi kita nak habis satu hari satu makra' ni tuan-tuan dan puan. Ayat 195 sekarang. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton sebenarnya live kita buat tiap-tiap hari ni. Daily Quran pukul 7.27 pagi tuan-tuan dan puan. Ada ke yang first timer dengan saya di sini? Tolong ngaku sikit di ruang komen. Saya nak berkenalan dengan anda. First timer, tolong ngaku di ruang komen. Ana first timer. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Okey, duta-duta, tolong layan first timer kita sekejap. Bagi tahu mereka apa yang mereka sepatutnya buat bila kita baca Quran. Follow rukun DQ. Ada berapa rukun DQ? Ada 6. Apa dia? MSTLDS. Apa dia tu? Mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Macam mana nak tiru? Anda level mana? Level yang masih merangkap-rangkap baca Quran, cuba follow mulut dulu. Jangan sibuk nak follow semua. Okey, saya tahu ramai yang minat lagu. Nak follow lagu bagai tuan-tuan dan puan. Follow mulut dulu. So untuk follow mulut, tengok skrin. Tengok ayat Quran yang ada di skrin tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh? Tuan-tuan dan puan Mari kita buat sama-sama. Cuba try follow mulut saya tuan-tuan dan puan Mulut saya gerak. So mulut anda kena gerak. Jangan rasa macam dah gerak tapi tak gerak-gerak. Tuan-tuan dan puan, gerak mulut besar-besar. Fastajaba lahum. Okey, kita buat sama-sama. Ready? 1, 2, 3. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Sama-sama ikut rentak saya. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل
إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita belum habis lagi rancangan kita guys. Kita baru habis baca satu makra' misi kita. Kita ada satu lagi tuan-tuan dan puan. Kita nak belajar hari ini level 3. Topik kita adalah berkenaan dengan nafkah yang wajib bagi seorang suami yang bermaruah. Suami yang bermaruah, dia settle 5 nafkah wajib ni untuk isteri dia. Nampak macam basic, tapi ramai yang terlepas pandang. Tuan-tuan dan puan, stay dengan saya. Jangan ke mana-mana. Saya akan kembali dengan anda bersama dengan buku nota selepas ini. Welcome back to the show. Terima kasih kerana anda masih stay tune bersama-sama dengan saya, setia bersama-sama dengan saya untuk meraih keberkatan pagi, experience the dawn blessing. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-30 hari ini. Alhamdulillah, musim keempat dah kita ni guys, tuan-tuan dan musim keempat ni tema kita adalah elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. So, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan, ramai orang tak berapa suka. Saya tahu ramai orang tak berapa suka dengan content approach Daily Quran Season 4 ini. Sebab apa? Tinggi sangatlah Ustaz. Ada yang komplain, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, pandainya kita, Allah Ta'ala yang campak kepandaian tu ke dalam hati kita. Dari mana? Dari konsistensi, keistiqamahan kita tonton dan belajar. Usaha kita luangkan masa, sibuk macam mana pun. Situ Allah Ta'ala jatuh kasih. Allah Ta'ala bagi kita faham. Saya tahu konten dia agak tinggi untuk orang awam. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan. Percayalah. Okey? Percayalah tuan-tuan dan puan. Dengan istiqamah, Allah Ta'ala akan pandaikan kita. Bukan saya, bukan anda. Bukan ketereran saya mengajar. Bukan kejeniusan anda yang belajar. Tetapi kesungguhan kita, luangkan masa, istiqamahnya kita, itu yang menjatuhkan kasih Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan. Sentimental pagi Isnin. Okey, so bagaimana dengan live saya semalam, tuan-tuan dan puan? Dah tonton ke belum? Siapa yang tonton live saya dengan Ustaz Hasan semalam, tuan-tuan dan puan? Okey, siapa yang tonton? Live cerita pasal fitnah dan scammer. Penting ya, tuan-tuan dan puan. Penting kita ambil tahu tentang rupa-rupanya student Uwais Qarni ramai yang kena scam macam tu tanpa sedar. Masya Allah, dia salah guna nama Uwais Qarni, lepas tu dia tertipu ribuan ringgit. Siapa tonton semalam, tuan-tuan dan puan? Live saya dengan Ustaz Hasan. Siapa yang belum tonton, masih boleh tonton live tu. Okey, tonton rakaman. Okey, tonton rakaman semalam punya. Semalam pukul 8 malam kita live dengan Ustaz Hasan. Masya Allah, tabarakallah, cerita pasal fitnah-fitnah yang berlaku kepada saya. Anak murid saya kena scam. Dan sebenarnya, tuan-tuan dan puan, zaman sekarang zaman mudah sangat orang nak tipu. So, berhati-hatilah tuan-tuan dan puan. Ambil tahu dengan teknologi. Jangan orang saya minta maaf, saya bagi tahu senior citizen kata, tak berapa biasalah dengan Maybank to you semua bagai ni, tuan-tuan dan puan. Get used to it. Okey, biasakan. Tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Bahaya nanti. Bahaya nanti kena tipu nanti, tuan-tuan dan puan. Okey, student Uwais Qarni kena tipu, kena scam.
Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita nak cerita pasal nafkah ni. Ringkas saja tuan-tuan dan puan. Saya tak nak beratkan. Okey, saya tak nak beratkan. Sebagai ketua keluarga yang sejati dan bermaruah, 5 nafkah ni saya perhatikan masa zaman saya jadi jurunikah dulu. Tahun 2013 saya jadi jurunikah daerah Gombak. Bukan timbalan mufti, timbalan qadhi. Ya, timbalan mufti pula. Timbalan qadhi, masya-Allah tabarakallah. Okey, nikahkan orang. Orang yang nak bercerai, orang yang nak merujuk, semua datang jumpa saya. Bukan nak menikah je, datang jumpa saya. Okey, banyak masalah yang saya counselingkan. Masalahnya ialah suami tak bagi nafkah yang cukup, maka hilang keberkatan dalam rumah tangga tu. Okey, apa nafkah yang wajib tuan-tuan dan puan? Makanan. Yang wajibnya 2 kali sehari guys, tuan-tuan dan puan. Makan dan minum. Makan dan minum 2 kali sehari yang wajib. Tapi bab makan ni saya percaya orang kita tak ada masalah. 6 kali pun ada. Betul ke betul tuan-tuan dan puan? Kenyang ke tak kenyang? Okey, 2 kali kenyang. Ini yang wajib tuan-tuan dan puan. Lepas tu apa? Sediakan tempat tinggal. Tempat tinggal ni ramai orang tak tahu yang diredai oleh isterinya. Ada tempat tinggal yang isterinya tak reda. Contoh, duduk di rumah saudara ataupun duduk di rumah mak mertua dia, iaitu mak kita. Isteri kita tak suka, tak boleh. Dia tak selesaikan lagi nafkah yang wajib bagi seorang suami kepada isteri dia. Ni, tolong tuliskan di ruangan komen ni. Yang pertama, nafkah yang wajib bagi seorang suami ialah makan dan minum. Saya percaya yang ni pas. Okey, yang tempat tinggal ni, yang kedua ni. Yang ni saya rasa ramai ni terutamanya pasangan-pasangan yang baru kahwin lah. Yang baru kahwin. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimahullah, nak jimat punya pasal duduk rumah mak. Duduk rumah mak dia. Kalau bini dia reda tak apa. Okey? So anda yang mak-mak ni ataupun yang ayah-ayah ni yang sedang tonton saya ni, pesan kepada anak. Pesan kepada anak. Tahu dah nak jimat tu, tapi kalau bini dia tak suka, tak reda, dia belum tunaikan tanggungjawab nafkah yang wajib bagi dia. Yang wajib tuan-tuan dan puan. Lepas tu apa? Ni, pakaian. Pakaian 2 pasang setahun. Bab pakaian ni saya percaya orang kita memang pas lah. Okey? Cuma saya nak ingatkanlah, okey, ada benda-benda yang terlepas pandang. Macam pakaian dalam tu tuan-tuan dan puan. Pakaian dalam tu biasanya sampai carik dulu baru tukar. Okey? Saya pergi cerita pakaian dalam pula. Tak, saya nak cerita real fact ni tuan-tuan dan puan. Real case study. Pasangan-pasangan datang jumpa saya. Ni saya tanya pakaian dalam berapa tahun kau sponsor bini kau? Tuan-tuan dan puan, 2 pasang. Hujung rambut, hujung kaki. Tudung 2 pasang. Tudung yang menutup aurat Tudung yang menutup aurat 2 pasang. Baju yang menutup aurat 2 pasang. Kalau dia sponsor satu pakaian yang tak cukup kain, pakaian yang terbelah, itu tak dikira nafkah tuan-tuan dan puan. Nafkah yang wajib adalah pakaian yang menutup aurat. Ujung rambut hingga ujung kaki. 2 set. 2 persalinan. Setahun. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang wajib. Alright? Okey? Biasa orang terlepas pandang dekat pakaian dalam. Dia tak pernah tanya bini dia. Okey, kalau tak nak sponsor bini dia, bagi duit. Kalau tak nak tolong belikan pakaian dalam untuk bini dia, bagi duit beli tuan-tuan dan puan. Bagi duit dia beli sendiri. Biar lebih. Alright? Okey? Apa lagi? Tempat tinggal. Saya lupa nak bagi tahu tempat tinggal tadi. Tempat tinggal tu ialah tempat tinggal yang diredai oleh isterinya yang menutup aurat keluarganya. Jangan buat jamban duduk kat luar, bini dia mandi kan, ke rumah kampung-kampung kan. Bini dia mandi kat telaga, Masya Allah tabarakallah. Kan? Postman datang, hantar surat sambil tengok bini rumah tu tengah mandi. Amboi. Tuan-tuan dan puan, lepas tu bini terkejut jatuh dalam telaga. Masya Allah tabarakallah kan. Masya Allah tabarakallah. So, jadi pastikan sedetail-detailnya tempat tinggal yang kita bagi kepada isteri kita tu adalah yang diredai oleh isteri yang mengikut syarak. Itu kita lupa. Baik, yang ketiga pakaian. Yang keempat tuan-tuan dan puan, nafkah kesihatan. Alat mandian dia, suplemen dia, vitamin kalau perlu, ubat-ubatan kalau dia sakit, kena hantar pergi klinik, buat operation kalau dia ada masalah yang kritikal. Tu semua tu tanggungjawab suami yang kena sponsor. Yang kena sediakan kepada isteri dia, tuan-tuan dan puan. Okey, kesihatan. Ini nafkah yang wajib. Nafkah zahir ni. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan,
ilmu fardu ain sekiranya isteri itu belum ada ilmu fardu ain. Okey? Asalnya ilmu fardu ain ini adalah kewajipan individu. Tetapi the moment isteri itu kahwin dengan seorang suami, isteri itu belum ada ilmu fardu ain, maka kewajipannya jatuh kepada suaminya. Suaminya kena ajar ilmu fardu ain kepada isterinya. Tuan-tuan dan puan-puan, baca Al-Quran fardu ain ke fardu kifayah? Ni nak cerita ni tuan-tuan dan puan. Baca Quran fardu ain ke fardu kifayah? Baca Quran hukumnya fardu ain. Baca Quran bertajwid hukumnya fardu ain. Belajar tajwid fardu kifayah. Baca Quran bertajwid fardu ain. Baca Quran tu fardu ain tuan-tuan dan puan. Tanggungjawab siapa kalau bini tak reti baca Quran? Tanggungjawab laki. Laki kalau tak settle 5 nafkah ni, terutamanya ilmu Quran, laki yang tak ada maruah, D-A-Y-U-S. Apa tu? Dayus. Dayus tu bahasa Arab tuan-tuan dan puan. Dayus. So nak ceritanya tuan-tuan dan puan, para lelaki lah yang bertanggungjawab mengajar Al-Quran kepada isteri. Tak reti ustaz, cari guru, belajar. Ni, free dah belajar setiap hari ni. Jam 7.27 pagi ni tuan-tuan dan puan, nak apa lagi? Belajar. Tapi saya percaya dari Quran season 4 ni, ramai yang lelaki yang start buka mata. Ramai lelaki start buka mata, start mula sedar. Mungkin tercabar dengan kepandaian isterinya. Okey, baik tuan-tuan dan puan, apa sahaja situasi anda, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Tuan-tuan dan puan, jangan dengar saja, jangan belajar saja, jangan tulis saja di ruang komen, amal dan sampaikan. Lelaki, ketua keluarga yang bermaruah, settle 5 nafkah zahir ini terhadap isterinya. So, jadi tuan-tuan dan puan, sama-sama ingatkan anak menantu kita, mudah-mudahan insya-Allah rahmat Allah jatuh ke dalam keluarga kita. Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita. Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Jangan lupa belajar dengan guru. Salam sayang dari saya, Uwais Qarni. Esok jam 7.27 pagi temu janji kita. Daily Quran, satu hari satu makra. Experience the dawn. Blessings. Bye. Assalamualaikum.